sama kita buat perkara ni sekejap je. Boleh ke sama-sama insya-Allah? Sama-sama dengan saya. Saya tak nampak siapa yang sedang live. Okey, insya-Allah. Semua ada lagi ya? Okey, tarik nafas semua. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tuan-tuan kalau nak kuatkan audio ni, kuatkan je. Saya saja je pasang muzik sedih-sedih sikit pagi ni bagi tuan-tuan rasa feel. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tuan-tuan tarik nafas, lepaskan. Baik, sekarang tuan-tuan dah rasa tenang. Rasa tenang. Kalau dah rasa tenang, ucapkan syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita renung apakah yang telah berlaku pada hari Isnin yang lepas. Baru saja berlalu Isnin. Apakah yang telah berlaku? Apakah yang telah terjadi pada minggu lepas? Minggu lepas, bagaimana dengan solat kita? Adakah solat kita makin baik? Adakah solat kita makin bertambah? Adakah duha kita dah bertambah? Adakah investment sedekah kita dah pun bertambah? Adakah solat sunat tahajud kita pun dah bertambah? Adakah bacaan Quran kita makin baik? Adakah bacaan Quran kita makin bertambah nikmat bila baca? Ada orang dia baca Quran, dia tak rasa apa-apa. Tapi ada orang, kita tengok dia baru baca satu patah perkataan, dia dah mengalirkan air mata. Adakah kita dengan mak ayah kita dah makin baik? Adakah hubungan kita dengan mak ayah makin baik, makin elok? Adakah kita makin berlapang dada dengan semua orang? Adakah kita menerima segala apa yang berlaku dengan takdir Allah Ta'ala sebagai qada dan qadar? Tuan-tuan, tarik nafas, lepaskan. Baik, sekarang kalau ada masalah, keluarkan masalah tu. Keluarkan masalah tu, letak dia tepi, tak dia jauh-jauh. Tarik nafas, lepaskan. Sekarang tuan-tuan, fikirkan satu kegembiraan. Fikirkan satu kegembiraan, boleh tak? Satu kegembiraan. Contoh saya gembira. Alhamdulillah, saya dah dapat menjejakkan kaki ke tanah suci Mekah. Alhamdulillah, COVID-19 dah berlalu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. COVID-19 dah pergi dah tak ada dah. Habis dah satu dunia, dah makin tenang dah. Tenang sangat. Tuan-tuan cuba bayangkan hari ini adalah 1 Januari 2021. Tuan-tuan terus bayangkan hari ini adalah 1 Januari 2021. Pagi ini tuan-tuan tengah siapkan diri, tengah packing barang menuju ke Baitullahi Kaabah. Pagi ini 1 Januari 2021, tuan-tuan sedang siapkan diri, tengah packing barang, mempersiapkan diri ke Baitul Al-Haram. Tuan-tuan sedang siapkan diri untuk pergi ke tanah suci Mekah. Baik tuan-tuan dah siap pun packing barang. Jom sama-sama kita bergerak ke KLIA. Tuan-tuan bayangkan perjalanan yang begitu syahadu. Tuan-tuan menunggu lama, 5 bulan, 3 bulan, 4 bulan, penuh dengan ujian, penuh dengan masalah, penuh dengan dugaan yang tuan-tuan tak mampu nak hadapi. Tapi tuan-tuan, kerana tuan-tuan sabar, kerana tuan-tuan perempuan semua sabar dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi sekarang, kerana tuan-tuan sanggup hadapi segala ujian yang datang ni, Allah Ta'ala bagi tuan-tuan dapat menjejakkan kaki ke tanah suci. Tuan-tuan bayangkan tarikh hari ini adalah 1 Januari 2021. Masa tu tuan-tuan bersama dengan saya, tuan-tuan dengar suara saya live betul-betul depan-depan dalam bas bersama-sama. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita pun jumpa kat KLIA. Itulah kali pertama kita berjumpa yang betul-betul real. Sebelum ni kita jumpa setiap pagi dekat mana? Dekat media sosial begini. Tapi tuan-tuan yang mulia terhormati Allah SWT, kerana kasih sayang Allah SWT, Allah Ta'ala bagi nikmat tuan-tuan dapat ke tanah suci Mekah, Madinah. Pada waktu ini tuan-tuan sedang mendengar taklimat di tanah suci. Dan waktu itu tuan-tuan tengah bersalaman dengan saudara mara. Bersalaman dengan siapa? Dengan mak, dengan ayah, dengan adik-beradik, dengan anak-anak. Mungkin masa itu tuan-tuan tengah pergi berseorangan ataupun pergi berdua. Kalau suami pergi dengan isteri, isteri pergi dengan suami. Kalau kakak dengan abang pergi adik-beradik sama-sama insya-Allah ke tanah suci Mekah. Bayangkan tuan-tuan, hari ini adalah 1 Januari 2021. Ni sebelum saya cerita tentang amalan nak kaya, tuan-tuan saya nak tuan-tuan feel dulu, rasa dulu pergi Mekah. Boleh tuan-tuan? Sebab bila tuan-tuan cepat jadi orang kaya, insya-Allah tuan-tuan ada kewangan. Bila tuan-tuan ada kewangan, pasti tuan-tuan akan dipilih dan tuan-tuan akan bergerak, bertindak untuk ke tanah suci Mekah Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi tuan-tuan mulia rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu ini tuan-tuan tengah bersalaman dengan orang yang tuan-tuan paling sayang. Orang yang paling tuan-tuan sayang sekali. Tuan-tuan tengah salam dia, tuan-tuan tengah peluk dia.
Kalau tuan-tuan sebagai ibu dan ayah tengah perlu anak-anak, anak-anak tak dapat nak pergi sekali waktu ni, tapi kalau mungkin Allah Ta'ala bagi rezeki lebih, dapat pergi dengan anak. Waktu ni tuan-tuan yang mulai dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan peluk wajah anak tadi, cakap kat anak masing-masing, mak dah nak pergi Mekah dah ni, mak nak pergi Mekah. Syukur pada Allah Ta'ala, syukur hari ni mak dapat tunaikan janji mak dapat realisasikan impian mak. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Dan waktu ni tuan-tuan pun Alhamdulillah telah pun berada dan selamat berada di dalam kapal terbang masing-masing. Menuju ke mana? Menuju ke Baitullah Al-Haram. Tuan-tuan dah bersedia ke nak ke Baitullah? Dah bersedia? Baik, tarik nafas dalam-dalam. Dan waktu ini tuan-tuan mulia dirahmati Allah Ta'ala, tuan-tuan sedang berada di dalam kapal terbang. Dan tuan-tuan dengar pilot cakap apa? Pilot kata kita sedang menuju ke Baitullah, kita sedang menuju ke Mekah, Jeddah. Kita menuju ke Jeddah sekarang. Jadi semua penumpang baca doa dulu. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tuan-tuan mulia, 9 jam perjalanan, alhamdulillah kita selamat tiba di Baitullah. Maafkan saya, selamat tiba di airport Jeddah. Waktu ni tuan-tuan rasa macam tak percaya. Allahu Akbar, dapat saya menjejakkan kaki ke Jeddah. Dan kita naik bas pula 2 jam. Waktu dalam bas tuan-tuan dengar suara saya yang macam ni. Serial, yang betul-betul real. Kali ni betul-betul real. Depan tuan-tuan. Waktu ni tuan-tuan dengar suara saya macam ni, bayar jajah atas nama Allah, penziarah Nabi SAW. Tahniah dan tahniah kerana Allah Ta'ala pilih sebagai tetamu dia. Ujian telah melanda kita 5 bulan 6 bulan lepas. Alhamdulillah, waktu ni Allah Ta'ala jemput kita jadi tetamu dia. Tuan-tuan, saya cakap macam ni sebab saya sedih. Saya rindu Baitullah, saya rindu Kaabah, saya rindu Masjid Nabawi, saya rindu Madinah, saya rindu suasana nak berjalan pagi-pagi ni dekat Masjid Nabawi. Saya rindu nak ziarah Nabi, saya rindu nak berada depan makam Nabi SAW, saya rindu nak ziarah kuburan Baqi', saya rindu nak ziarah kuburan Uhud, saya rindu nak pergi ke Bukit Uhud, saya rindu nak bawa jemaah kat telaga air yang pernah Nabi ludah SAW sampai sekarang tak berhenti air ni keluar. Saya rindu nak berada dalam Hijr Ismail, saya rindu nak cium Hajar Aswad, saya rindu nak peluk Kaabah, saya rindu nak pegang kain kelambu Kaabah. Saya rindu nak kaki saya berada di tai simen di depan Baitullah, betul-betul dalam berapa meter saja dengan saya. Saya rindu. Tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tarik nafas dalam. Waktu ni tuan-tuan bayangkan tuan-tuan dah sampai dan kali pertama tuan-tuan menjejakkan kaki tanah haram. Tuan-tuan rasa syukur sangat. Panjatkan syukur tu, gandakan kesyukuran tu sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan sekarang ni tuan-tuan bayangkan tuan-tuan betul-betul depan Baitullah. Bayangkan tuan-tuan betul-betul berada depan Baitullah Kaabah. Dan tuan-tuan dapat feel ni, tuan-tuan dapat rasa yang betul-betul tuan-tuan berada di depannya. Dan tuan-tuan doalah, ya Allah, saya bersyukur dengan ujian yang datang 6 bulan lepas. Dan saya dah buat amalan-amalan yang Ustaz Saifullah share. Saya dah start buat 6 bulan lepas. Dan sekarang 1 Januari 2021, saya dapat jejakkan kaki ke Tanah Suci Mekah. Tak sangka, walaupun saya orang susah, walaupun saya kerja biasa-biasa, walaupun saya gaji 1,000, tapi kerana saya amalkan amalan istiqamah, saya buat sungguh-sungguh, saya tak pernah miss. Saya percaya pada proses, saya percaya pada Allah Ta'ala. Dan Alhamdulillah, Allah yang maha baik, Allah Ta'ala tunaikan. Dan Allah Ta'ala bagi saya dapat apa yang saya mahu. Alhamdulillah. Tahniah tuan-tuan dah sampai Baitullah. Tahniah tuan-tuan, sebenarnya apa yang sampai tu? Yang sampai tu adalah perasaan. Yang sampai itu adalah roh kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Yang sampai itu adalah hati kita. Nampak je saya ada kat sini, tapi hati saya kat Mekah, tuan-tuan. Nampak je saya ada kat sini, tapi hati saya kat Madinah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan, kita nak jadi macam tu, tuan-tuan. Kita nak hati perasaan kita ada kat Baitullah, hati perasaan kita ada kat Madinah. Ada cita-cita nak meninggal kat sana, ada cita-cita nak buat amal banyak kat sana, ada cita-cita nak buat infak apa saja kat sana, ada cita-cita nak buat korban pada tahun ini kat sana. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rezeki yang luas. Jadi insyaAllah, tahniah tuan-tuan, tarik nafas. Kita belum habis lagi. Kita sebenarnya baru saja bermula. Saya nak sharekan apakah amalan nak kaya. Berapa orang dah ready nak belajar. Saya kena buat macam tu tadi supaya tuan-tuan rasa tenang, rasa bahagia, tak ada rasa kusut lagi. Boleh? Berapa orang yang dah mula rasa tenang? Komen di bawah saya. Berapa orang dapat rasa feel pagi ni macam betul-betul dia berada depan Baitullah? Komen di bawah saya. Boleh bantu saya tekan share, tekan like. Terima kasih kepada yang like dan share. Tekan button love, tekan button
tekan button like tu. Saya nampak siapa yang tekan ni. Terima kasih. Dapat dibayang betapa bahagia dapat menjadi tetamu ni. Teringat rindu di depan Kaabah, depan Baitullah Al-Haram, Kak Zaidah Ayub. Terima kasih dan tahniah Kak Zaidah. Jadi insya-Allah, apakah amalan nak kaya berapa orang dah sedia nak belajar? Sebab tuan-tuan lepas dengar ni, tuan-tuan kena apply terus. Kalau tak apply tak jadi tuan-tuan. Kalau just dengar je tapi tak buat tindakan tak jadi. Baik, jom kita sama-sama belajar. Okey. Yang pertama sekali adalah bila agak-agak gaji kita masuk. Mungkin ada orang gaji masuk tengah bulan, mungkin ada orang gaji masuk hari-hari masuk gaji dia. Kalau gaji bisnes lah. Mungkin orang gaji masuk akhir bulan. Baik tuan-tuan yang mati Allah Ta'ala, tak kisahlah gaji tuan-tuan 1,000 ke, 500 ke, 600 ke, 700. Ni amalan pertama 700 ke, 800 ke, 1,000 ke, 2,000 ke, 3,000 ke, 10,000 ke, 20,000 ke, 30,000 ke. Amin. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Ta'ala, sebelum tuan-tuan dapat je gaji ni, sebelum tuan-tuan nak buat apa-apa, sebelum tuan-tuan nak bayar nursery, sebelum tuan-tuan nak bayar rumah, sebelum tuan-tuan nak bayar sewa kereta, nanti tak lama lagi nak kena bayar kereta dah. Dan sebelum tuan-tuan nak bayar apa lagi, nak bayar duit perbelanjaan, nak bayar duit tadika anak-anak, sebelum nak bayar duit apa-apa saja yang memang komitmen yang memang tanggungjawab, tuan-tuan yang mulia mati Allah Ta'ala, sebelum tolak semua duit tu, yang pertama sekali tuan-tuan, bagi pada mak ayah. Apa dia? Mudah je amalan kan, tapi susah nak buat. Termasuk orang yang bercakap ni, saya sendiri. Jadi tuan-tuan, saya cerita hari ni, saya nak ajak sama-sama, saya dan tuan-tuan kita buat sama-sama. Boleh tak? Sebab semenjak saya switch benda ni, saya switch daripada sifat perkara ni, duit pencen pun boleh kak. Okay? Saya switch benda ni, saya terus ubah teknik amalan ni, saya terus ubah. Ya Allah, rezeki saya berubah. Siapa dah buat? Siapa yang dah buat, tahniah. Siapa yang belum buat, pasang niat, saya nak buat. InsyaAllah, komen di bawah. Jadi tuan-tuan boleh mati Allah Ta'ala apa dia? Sebelum tolak duit gaji, duit gaji kita tu, sebelum tolak bagi kat isteri, sebelum tolak bagi kat anak, sebelum tolak bagi dekat keluarga, sebelum tolak bagi dekat nursery, sebelum tolak duit minyak, sebelum tolak duit tol, sebelum tolak hutang, sebelum tolak benda-benda semua tu, yang pertama sekali, ambil siap-siap bagi kat mak ayah. Sebab apa tuan-tuan? Ambil dalam bahagian tu, bagi kat mak ayah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak dapat barakah. Kita nak dapat barakah. Inilah amalan orang kaya tuan-tuan. Saya dapat benda ni daripada orang kaya. Saya dapat tips ni daripada orang kaya. Saya tanya, Haji, macam mana nak jadi kaya? Haji tu amalan dia. Okey, amalan orang kaya. Yang pertama sekali, beri pada mak ayah dulu. Beri pada mak ayah. Selalu kan kita bagi kat mak ayah bila? Last sekali. Selalu kita bagi kat mak ayah bila dah tolak duit-duit semua ni, yang baki hujung RM50 tu baru kita bagi mak ayah. Tapi tuan-tuan cuba tukar, ubah. Sebenarnya kita boleh ubah. Benda tu sistem tuan. Kita yang sistemkan dia. Kita nak sistem macam ni ke nak macam ni? Kita yang mudahkan dia. Lagi bagus tuan-tuan buat favourite terus. Lagi bagus buat favourite tu. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi hari-hari pun lagi baik. Kalau nak bagi hari-hari lah, kata nak transfer hari. Okey, mesti dalam ni ada yang kata saya dah tak ada mak ayah macam Kak Liza Amani. Moga Allah Ta'ala berkati mak ayah akak di sana moga Allah Ta'ala berkati. Ramai kat sini mungkin dah tak ada mak ayah, yang tak ada mak ayah. Jadi apakah amalan pula untuk orang yang tak ada mak ayah? Okey, apakah amalan pula untuk orang yang tiada mak ayah? Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Ta'ala, kalaulah kita tak ada mak ayah lagi, kita buat baik pada orang yang buat baik pada mak ayah kita dulu. Kita buat baik kepada orang yang buat baik kepada mak ayah kita. Agak-agak siapa? Mesti kita tuan-tuan ingat jiran kan? Tapi tuan-tuan yang paling rapat sekali, yang buat baik dan buat yang paling rapat dengan mak ayah kita dulu, yang paling rapat sekali adalah anak-anak dia. Ada tak anak-anak dia selain pada kita? Kalau ada lah. Cerita ni kalau ada. Kalau tak ada, tuan-tuan kena cari cara lain. Jadi apa dia? Buat baik kepada adik-beradik kita. Adik-beradik kita adalah anak dia juga kan. Jadi tuan-tuan buat kebaikan kepada adik-beradik kita sendiri. Dalam waktu PKP ni, dalam waktu macam ni, siapa yang kita tengok adik-beradik kita, siapa yang patut kita tolong, siapa yang susah, siapa yang rupanya tak cukup duit nak makan, rupanya terpaksa minta-minta kan.
Ni terbalik pula ustaz. Mak pak bagi. Memang sekarang dunia dah terbalik kak. Kebanyakannya mak ayah bagi sebab anak-anak dia tak ada inisiatif nak bangunkan diri dia. Tapi saya percaya dalam ni semua anak-anak bagus-bagus belaka. Saya doakan anak-anak akak semua, anak-anak kakak semua ni jadi orang yang bertanggungjawab dan dialah yang willing untuk bagi, bukan dia menerima. Sebab muda lagi kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan yang muda-muda ni Allah Taala bagi kekuatan, bagi keluar daripada masalah, bagi rezeki yang sangat luas. Tapi kak jangan risau walaupun mak ayah yang bagi. Percayalah, mak ayah yang bagi tu, mak ayah tu yang kaya sebenarnya. Sebab siapa yang lagi banyak beri, dialah yang kaya. Apa dia? Siapa yang banyak bagi, dia lah kaya. Sebab memang konsep dia, siapa lagi banyak bagi, dia lagi kaya. Lagi cepat kaya dia. Jadi ni sebagai amalan mahal ni, amalan untuk jadi kaya. Amalan kaya ni pertama bagi ke mak ayah. Yang kedua bagi pada orang yang rapat dengan mak ayah kita. Contoh siapa dia? Adik-beradik kita. Buat baik pada adik-beradik sendiri. Kadang-kadang kita dengan adik-beradik, tak payahlah, dia dah kaya dah. Tak payah, dia tak payah tolong dia. Tak payah. Tak payah, semua tak payah kan. Rupanya kita tak tahu dia tengah susah adik-beradik kita ni. Jadi kita tolong adik-beradik kita. Okey, boleh? Tolong adik-beradik kita. Tapi katalah adik-beradik kita pun tak ada. Contoh kita memang seorang diri. Kita tengok ada tak adik-beradik kepada arwah mak ayah kita? Ada tak adik-beradik? Ada tak adik-beradik kepada mak ayah kita? Kalau ada, bagilah kepada adik-beradik kepada mak ayah kita. Tuan-tuan, sebenarnya kalau nak buat kebaikan ni tak semesti bagi wang. Ada orang salah anggap dia ingat nak kena bagi duit je. Tak, okey. Tak semesti nak kena bagi wang, tapi buat kebaikan. Tak buat kebaikan. Contoh bagi sedekah, contoh tolong apa-apa yang patut, tolong buat apa-apa. Tolong apa-apalah, tolong apa-apa yang patut, tolong bantu kat rumah tu ke, tolong ziarah, itu pun dah satu pertolongan. Itu dah satu kebaikan. Okey, jadi amalan yang kedua adalah buat baik kepada adik-beradik kita sendiri. Contoh bagi kepada siapa? Bagi kepada adik-beradik kita sendiri. Saya baru lepas batalkan umrah sebab desakan hidup. Sepatutnya saya pergi 16-23 tahun ni sejak COVID-19 business down. Kak Isda Farida, dulu saya pun sempat juga down dalam beberapa hari, tapi saya cepat bangun kak. Yalah, saya lagi down kak. Saya tak pergi umrah. Ni Ustaz Anwar ada dalam ni, kawan saya, sama-sama mutawif. Saya tak pergi umrah. Saya tak ada gaji langsung, zero. Tak ada pendapatan lah masa tu. Lepas tu saya saya tak ada ceramah ada. Sale ceramah saya semua close. Maksudnya semua tak masuk. Banyak juga nilai dia semua tak masuk. Dan berapa bulan tu memang tak ada langsung. Dari berumrah, training, kanan kiri hilang. Saya memang tak ada gaji tetap ke apa, memang tak ada. Dah lama dah tak merasa gaji tetap sebab dah lama tak kerja dengan orang. Okey. Jadi kak, apa yang membuatkan saya kuat kak? Saya pandang sekeliling, siapakah big wife saya? Siapakah orang yang menjadi big wife saya? Siapakah saya punya tanggungjawab saya? Contoh, isteri saya dan anak saya. Saya kata kat diri saya, kalau saya terus begini, saya terus down, saya salahkan COVID ni, saya marahkan dia, saya benci dengan COVID ni, saya tak suka. Maknanya saya benci dengan Allah lah. Sebab apa? Sebab yang datangkan penyakit ni ada Allah. Jadi saya terus yakin pasti Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar. Jadi saya buat apa tuan-tuan? Saya cepat-cepat bangkit, saya buatlah apa-apa yang boleh saya buat. Guru bisnes saya ajar, guru saya Dr. Azizan, dia ajar mula dengan apa yang ada di tangan. Saya tengok kat tangan saya ada apa. Jadi kat tangan saya masa tu cuma ada kurma. Mana kurma saya? Oh dah kena jual lah. Dah kena jual. Kat tangan saya masa cuma ada kurma je. Betul saya kata, kat tangan saya ada kurma je. Saya pun jual lah kurma. Tak sangka tuan-tuan. Saya pun tak sangka. Saya just bagi tahu lah. Mungkin ada dalam ni dah pernah beli kan. Saya pun tak sangka kan. Saya pun bagi tahu. Habis. Lepas tu saya restock balik. Rupanya pendapatan saya masa yang PKP mula-mula tu sama dengan waktu saya pergi umrah. Nampak tak? Baik tak Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi selesai. Dapatlah saya bayar duit sewa kan. Walaupun ada orang kata duit sewa tak kena bayar, tapi saya tetap kena bayar sewa. Walaupun jiran saya Alhamdulillah dia bagi potongan juga. Syukur kereta tak payah bayar. Syukur. Tapi kejap lagi dah kena bayar kan. Mungkin ada dalam ni yang dah mula kerja macam biasa. Saya yakin percaya mungkin ada yang dalam ni dah mula kerja macam biasa. Maksudnya pekerjaan dia dah makin okey, dia dah boleh masuk pejabat macam biasa, kerja macam biasa, income pun masuk macam biasa. Tapi kami yang mutawif ni tak lagi. Belum lagi. Business travel belum lagi. Belum tahu bila. Ada orang kata bulan 9, bulan 10 tu semua kabar-kabar angin je. Belum tahu lagi tuan-tuan. Jadi macam mana saya nak yakinkan diri saya? Jadi dengan cara saya bagi ilmu setiap pagi-pagi macam ni, dia dapat beri motivasi untuk saya. Jadi kakak yang diuji ni, abang kakak diuji ni, cara yang terbaik adalah share pada orang. Share pada orang, bagi orang motivasi semangat. InsyaAllah yang termotivasi sendiri adalah diri sendiri.
Yang termotivasi ni adalah diri sendiri. Masya Allah. Kak ni yang kata nak bagi pada cucu-cucu yang tak kaya. Boleh kak? Boleh kak? Bagi pada cucu-cucu ke, adik-beradik ke, tak bagi je. Jangan berkira sangat. Kita tak payah berkira, bagi je. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak Allah Ta'ala bagi pada kita. Dan tuan-tuan boleh mati Allah Ta'ala. Nak kata begitulah tuan-tuan. Jadi macam mana saya boleh tukar diri saya menjadi daripada seorang yang tak tenang kepada tenang. Itu cara dia. Sebenarnya kita yang pilih. Kita yang berada di state mana. Tuan-tuan sekarang tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan. Baik, sekarang tuan-tuan pilih. Tuan-tuan nak pilih sedih ke nak pilih gembira? Ada orang akan terus memilih sedih. Jadi sedih minda dia akan set sedih. Okey, ada orang memilih untuk tidak buat apa-apa waktu ni. Jadi minda dia akan set, aku tak perlu buat apa-apa, aku rehat dan tidur je sekarang. Ada orang minda dia dah set, aku kena bangun pagi-pagi, aku kena buat tazkirah, aku kena ceramah, aku kena apa-apa sajalah, aku kena mengaji Quran, aku kena bagi sedekah, aku kena buat something, mengaji Quran sebagainya, ajar anak-anak sebagainya. Dan orang yang macam ni tuan-tuan, dia akan dapat added value. Dia akan dapat nilai tambah yang baru. Siapa dapat belajar sesuatu hari? Okey. Jadi amalan yang kedua tadi, buat baik kepada anak beranak, adik-beradik kan. Siapa yang buat tu dia tolonglah dia. Baik, yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Okey, amalan tadi tu, yang dua amalan tadi tak ramai yang sanggup buat. Tak ramai yang sanggup buat. Apa dia? Tak ramai yang sanggup buat. Tapi tuan-tuan boleh mati Allah Ta'ala, siapa yang buat ni, dia akan dapat barakah dia. Barakah ni datang macam mana? Dia rasa cukup. Tuan-tuan, sebenarnya hati kita ni, dia ada something perkara. Percaya tak? Saya pun kadang-kadang kalau lama tak buat, dia akan mari. Dia macam kita dah ada semua benda. Kita boleh beli semua benda. Kita dah dapat beli semua. Tapi satu benda yang kita dapat beli adalah dalam ni. Kita tak dapat beli dalamnya adalah soul. Kita tak boleh beli hati, perasaan. Contoh, kita rasa, jiwa kita rasa cukup. Yang tu kita tak mahu tu. Sebab orang yang lagi banyak beri, diri dia akan rasa puas lagi. Diri dia akan rasa cukup. Tapi orang yang susah nak beri, diri dia akan rasa macam tak cukup je kerja dia. Sebab tu tuan-tuan, duit ni jangan dikejar. Tetapi dia akan kejar kita dengan cara kita buat amalan yang betul, kita buat teknik-teknik yang saya ajar lepas-lepas tu. Tuan-tuan percayalah, rezeki tuan-tuan akan berganda-ganda, bercambah-cambah. Dan rezeki tuan-tuan tak tahu bagaimana datangnya. Tuan-tuan percaya kepada satu ayat Quran ini, iaitu ayat 16. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah hasbuh innallaha baligh amrika ja'alallahu likulli syai'in qadra. Apa dia? Wa may tawakkatu 'ala Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, wa may tawakkatu 'ala Allah, wa may tawakkaltu 'ala Allah la wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Taala yang akan bagi keluar daripada masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, makhraja keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la, wa yarzuquhu yang memberi rezeki, wa yarzuquhu yang memberi rezeki, wa may yarzuquhu min haitsu la yahtasib, memberi rezeki yang tanpa disangka-sangka. Yahtasib, tanpa disangka-sangka. Tanpa disangka-sangka ni ibaratnya tuan-tuan, tiba-tiba ada orang ketuk pintu rumah, pam, sedebut depan mata. Ataupun rezeki tuan-tuan, anak dah lama tak balik, tiba-tiba dia muncul depan mata kita. Ataupun kita rasa rindu kat mari, tiba-tiba kita dapat something lah. Tiba-tiba dapat mimpi dia ke, mana kita tahu kan? Kita tak tahu, Allah A'lam. Tuan-tuan boleh mati Allah Ta'ala, buat satu kebaikan, tapi jangan mengharapkan terus balasan kepada kebaikan yang kita buat tu. Tapi percayalah pada Allah, tuan-tuan akan dapat something perkara, tuan-tuan akan dapat perkara yang baru, insya-Allah. Okay? Boleh dapat sesuatu hari ni. Okey, jadi tuan-tuan boleh mati Allah SWT. Siapa yang tak ada mak ayah, buat apa? Bagilah kepada adik-beradik. Okey, ini amalan yang keempat. Boleh? Dah bersedia nak belajar? Amalan keempat boleh? Okey, yang keempat adalah, okey, ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata sedekah yang paling afdal adalah kepada adik-beradik, kepada orang terdekat. Sedekah, antara sedekah yang paling afdal adalah kepada orang yang terdekat. Kadang-kadang orang terdekat kita tak nak tolong dia. Tapi sebenarnya orang terdekat kita lah yang perlu kita sangat-sangat dituntut untuk tolong. Tuan-tuan bayangkan kalau lah saudara kita ni, dia seorang yang jenis tak nak suka minta-minta, jadi dia pun tak share daripada kita. Dia tak tahu nak minta dengan siapa, minta tolong dengan siapa. Kerana kesempitan yang menyebabkan dia terpaksa membuat sesuatu kemungkaran. Nanti kat akhirat siapa nak kena jawab? Jadi untuk elak daripada dia buat kemungkaran, apa-apa sajalah, contoh dia terpaksa buat benda yang menyebabkan, dia terpaksa ambil perkara yang haram untuk tampung keluarga dia, contoh, disebabkan tak ada orang bantu dia. Itu yang kita tak nak. Jadi that's why lah kita kena sama-sama bantu orang macam ni. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan boleh mati Allah SWT. Yang seterusnya adalah
bagi pada mak ayah mentua. Apa dia? Bagi pada mak ayah mentua. Masa tuan-tuan dah akad nikah tu, anak-anak ni dah, siapa sama anak-anak, siapa ada anak tolong tag dia. Okey. Masa kalau anak-anak tuan-tuan ada Facebook tolong tag Okey, kalau masa kita akad nikah dengan ayah mentua kita, contoh saya lah, akad nikah dengan ayah mentua saya, terus secara automatiknya mak ayah dia adalah mak ayah kita. Jadi tanggungjawab mak ayah mentua itu adalah kepada anak ni juga. Kadang-kadang kita rasa, alah biarlah itu mak ayah engkau, bukan mak ayah aku. Kita ada sifat perasaan macam tu, kita ada rasa macam tu. Itu kita tak nak, tuan-tuan. Kita nak walaupun siapa, mak ayah kita ke, mak ayah mentua ke, dia dah macam mak ayah kita betul. Jadi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak ada mak ayah lagi, tapi tuan-tuan ada satu lagi, mak ayah mentua. Jadi tuan-tuan buatlah yang terbaik, buatlah sungguh-sungguh, buatlah dengan sungguh-sungguh, dan buatlah kebaikan ni sungguh-sungguh. Jangan pernah berhenti untuk buat kebaikan kepada adik-beradik, mak ayah mentua. Boleh tuan-tuan? Saya alhamdulillah, lepas saya kahwin, Allah Ta'ala bagi rezeki yang luas. Lepas saya kahwin, saya tinggal dekat rumah mak mentua saya, dekat Selangor lah, kat Shah Alam. Saya tinggal di situ lama juga, setahun lebih, setahun jugalah, hampir setahun. Lepas tu barulah saya berpindah ke Bangi. Lepas tu saya pindah balik Shah Alam semula. Lepas tu saya duduk rumah sendirilah. Rumah sendiri tu masih sewa lagi. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan yang mulia mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, buatlah kebaikan ni, tuan-tuan percayalah rezeki dia sangat berganda-ganda, berlipat ganda. Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang sangat luas. Jadi buat kebaikan berapa? Pertama, kalau ada gaji, ni Ustaz Mukhlis ni, sahabat saya. Dengan ni Ustaz Mukhlis, orang-orang yang lain. Okay. Pertama sekali, bila dapat gaji, nak buat apa? Bagi pada mak ayah. Pertama, bagi pada mak ayah kita. Jangan tolak hutang dulu, jangan tolak duit nursery. Isteri saya pun menonton ni, dia jadi saksi lah pula kan. Okay. Dia tengah bagi love tu. Nampak? Okay. Lain macam dia masuk bagi love tu. Terima kasih kepada Umi Nabila Mohsin. Dia tak jauh, dia menonton dekat bawah je. Dia nonton saya kat bawah je. Okey. Yang pertama, kalau dapat gaji, bagi pada siapa? Bagi pada mak ayah dulu. Bagi pada mak ayah dulu. Jangan bagi yang last tu, jangan bagi yang baki tu, tapi bagi dulu. Saya tengok isteri saya ni lah contoh, dia bagi kat mak ayah dia dulu. Dia daripada zero income dia, lepas tu alhamdulillah Allah bagi dia rezeki, dia bagi kat mak ayah dulu, sekali Allah double dia punya rezeki. Yang kedua, buat baik. Kalau yang tak ada mak ayah, buat baik kepada orang rapat dengan mak ayah kita dulu. Siapa dia? Adik-beradik kita sendiri. Okey, adik-beradik kita sendiri. Lepas tu yang ketiga apa dia? Mak ayah mentua kita macam mak kita juga, macam mak ayah kita juga. Okey, jadi bagilah juga kepada mak ayah mentua kita. Boleh semua? Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Ta'ala,